Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk tutorial yang pertama untuk bab 5 di mana saya akan guna buku 1 muka surat 26 hinggalah 31. Okey, ini adalah muka surat 26. Okey, soalan pertama, kenalkan hipotesis, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan bagi setiap sudut segitiga bersudut tegak berikut. Jadi saya akan conteng-conteng di dalam segitiga bersudut tegak ini dengan guna huruf H mewakili hipotenus, O mewakili sisi bertentangan. Sebab saya guna bahasa Englishnya opposite. Manakala A mewakili sisi bersebelahan, iaitu bahasa Englishnya adjacent. So, basically untuk hipotenus, tak kira sudut yang ditanya pada E atau pada F, DEF atau EFD, dia sentiasa sama. So di mana terletaknya hipotesis? Kita akan tengok sudut tegak dia. Di mana? Di sini. Yang tengok 4 segi ini. Ya. So daripada 4 segi ini, kita lukislah satu anak panah menghala ke depan dia, di mana dia akan berjumpa dengan sisi terpanjang. Itulah hipotesis. So, tak kira sudut DEF atau EFD, sisi hipotesis adalah EF atau FE. Okey, sekarang kita nak cari sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Dia adalah berubah-ubah mengikut sudut yang kita nak cari. So untuk yang pertama, sudut pada DEF. Tengok pada E. Sudut adalah merujuk kepada sisi bucu ini. So O adalah sisi yang bertentangan dengan sudut DEF. So di hadapan dia. Apa yang kita nampak sisi ni? DF. DF. Manakala A pula, tinggallah sisi yang terakhir di mana? Di sini. Nama sisi dia DE. Ataupun kita boleh juga tulis ED. Tak salah. Kita tengok yang sudut kedua pula. EFD. Sudut dia pada bucu F. Jadi kita nak cari O. O adalah sisi yang bertentangan ataupun di depan sudut EFD. So, kedudukan dia sekarang di sini. Ini sudut dia di depan dia. Jadi jawapan dia adalah DE. Manakala A sekarang sudah jadi DF. Jadi kamu boleh cuba. Dan sudah cuba semak betul tak jawapan you dengan slide di sini. Jadi sebagai kesimpulannya, hipotesis atau H sentiasa tetap. Sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berubah-ubah mengikut sudut yang kita sedang kaji itu. Di mana sisi bertentangan mesti berada di hadapan sudut. Sisi yang tertinggal, yang last, itulah sisi bersebelahan. Sekarang kita teruskan dengan soalan 1 muka surat 27. Tentukan nisbah trigonometri bagi sudut X dan Y untuk setiap segitiga bersudut tegak berikut. Kita sudah tahu OAH. Sekarang kita akan masuk sin, cos dan tan. Sin, cos dan tan, jika diminta, kita kena hafal satu formula. Ni dia. Kita akan hafal tua kaso. Kita akan hafal tua kaso. Di mana so kita hafal, kita sudah tahu formula dia adalah O per H. Kah A per H. Dan toa adalah O per A. Jadi kita cuba sekarang. Sebelum kita nak tuliskan jawapan dia, apa yang kita perlu buat? Jangan malas, mesti cari dulu OAH. So H mesti di depan sudut tegak. Kita nak cari O. Kita tengok dulu soalan bahagian ini.
Okay, sin X, cos X dan tan X. So, sudut kita rujuk kepada X. Okay, jadi O dia di hadapan X, UT. Okay, UT adalah O. Okay, jadi yang tertinggal SU ini adalah A. Okay, jadi sekarang kita nak cari sin X. Sin kita hafal so. Jadi O per H. O adalah UT, H adalah ST. Betul tak? Okay. Cos X. Cos X adalah A per H. A SU. H ST. Betul tak? Kalau terbalik pun tak apa tau. Kalau ditulis US per TS pun tak apa. Okay. Tan X. O per A. O UT per SU. Okay. Ataupun TU per SU pun boleh. Okay. Jadi ini untuk sin X, cos X dan tan X. Kita tengok Y pula. Okay. Kalau Y, apakah perubahan dia? Okay. Perubahan dia pada sudut. Okay. Dan di situlah O dia akan berubah. Tadi O pada UT kan? Sekarang O sudah jadi SU. Okay. So, yang tertinggal itulah A. So, sekarang kita cari sin Y. Sin Y adalah O per H. Jadi, SU per ST. Ya, betul lah. Okay. Cos Y adalah kah. A per H. Jadi, UT per ST. Okay. Ataupun TU per ST pun boleh. Okay. Tan Y adalah O per A. Jadi SU per UT. Atau SU per TU. Okay, tak salah. UT, TU sama sahaja. Okay. Okay, jadi soalan B, kamu cubalah buat sendiri. Okay, tetapi you kenalah kenal pasti bahagian X dengan Y. Di mana bila kita kenal pasti X, okay, segitiga bersudut tegak dia adalah ini. Okay. Bila kita cari Y, segitiga bersudut tegak dia adalah di sini. Okay. Okay, ini jawapan. Okay, cuba jawab sendiri. Kalau tak faham, boleh tanya saya. Okay, kita tengok kepada soalan latih diri 5.1C. Okay, raja di sebelah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak. Tentukan sama ada semua nisbah trigonometri X, Y bernilai sama atau tidak. Soalan dia tanyalah sudut X sama tak dengan Y. So, kita boleh uji dengan guna sin cos tan. Jika sin kedua-dua segitiga ini sama, atau cos kedua-dua segitiga ini sama, atau tan kedua-dua segitiga bersudut tegak ini sama, maka sudut dia sama. Sebenarnya kita boleh cuba either one. Okay. Okay, sini saya akan cubalah semua. Okay. Okay, jadi sebelum kita nak cari sin cos tan, apa yang kita kena buat? Cari dulu OAH. H depan sudut tegak. Tengok segi ni, sudut tegak. Okay. O depan sudut. Okay, ni depan sudut X. Ini depan sudut Y. So, O adalah 9 dan 12. Okay. Yang tertinggal A. Okay. So, barulah kita boleh cari sin cos tan. Okay, kita tengok dulu yang X. Okay. Okay, sekali lagi lah. Okay, H 15 dan 20. O 9 dan 12. Dan A 12 dan 16. Okey, kita cari dulu sin X. Sin kita kena hafal apa? So. Jadi X O 9 per H 15. Okey, 9 per 15. Okey, kemudian jangan lupa kita belajar apa? Kita belajar nisbah. Jadi nisbah kita mesti ringkaskan kepada pecahan yang terringkas, iaitu 3 per 5. Okay, sama juga dengan cos, kita hafal kah. Jadi A per H 12 per 15. Kemudian kita ringkaskan sehingga ke nisbah terringkas. 12 per 15. And then kita ringkaskan, kita dapat 4 per 5. Tan, kita dapat O per A. 9 per 12. Jadi 3 per 4.
Okay, kita tengok sin Y pula. Okay, sin Y. Okay, sin Y. So, O per H. 12 per 20, kemudian ringkaskan. Dapat 3/5. Cos Y dan tan Y. Okay, sekarang kita nak bandingkan. Sama tak? Cuba tengok. Sin X dan sin Y. Sin X dan sin Y. Dua-dua nilai sin dia sama. Tengok cos. Dua-dua nilai cos dia sama. Tan. Dua-dua tan dia nilai sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa sudut X adalah sama dengan sudut Y. Okay, kita tengok nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Tentukan nisbah trigonometri bagi sin 25 dan 50. Okay, ini saya sudah bagi skema sebab dalam buku skema dia kurang tepat. Okay, jadi kita tengok satu persatu. Okay, kita nak cari sin 25, cos 25 darjah dan tan 25 darjah. So, 25 sebenarnya di sini je. Betul tak? Ini sudah segitiga bersudut tegak. Jadi, kita hanya fokus kepada segitiga ini untuk cari nilai sin, cos dan tan dia. Okay, jadi seperti biasa cari dulu OAH. Okay, H. Okay, tak ada nilai. O 4.2. A yang tertinggal 9. Okay, jadi kalau kita nak cari sin, cos, tan dia, O ada, H tak ada. Tak boleh. A ada, H tak ada. Jadi di sini kita hanya boleh cari tan saja. Okay, jadi untuk menyenangkan, kita carilah dulu H, and then kita sekaligus cari sin, cos, tan nanti. So, apakah H? Okay, kita boleh guna teorem Pythagoras. Okay, jika sisi yang kita nak cari itu adalah H ataupun sisi terpanjang, kita tambah secara teorem. Maknanya, dua sisi yang kurang panjang ini kita kuasa 2 kan? Kemudian jumlahkan di bawah punca kuasa 2. Okay, ingat, kalau kita tekan kalkulator, kita tekan nilai punca kuasa 2 kan? Okay, and then kita nak masuk 9 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, 4.2 kuasa 2, mesti tekan kurungan. Saya ulang, kita tekan punca kuasa 2 dulu, and then tekan kurungan buka. 9 kuasa 2 tambah 4.2 kuasa 2, and then tutup kurungan. Barulah you boleh dapat jawapan 9.932 cm. Okay, jadi kita sudah dapatlah H. Okay, so O sudah ada, A sudah ada, dan H sudah ada. So, kita sudah boleh sekaligus cari sin, cos dan tan. Okay, sin ialah apa? O per H. Jadi, 4.2 per 9.932. Kemudian ringkaskan. Ini tak boleh ringkaskan. Kita boleh juga tulis dalam perpuluhan. Okay, sama juga dengan ini. A per H, 9 per 9.932. Okay. Tan O per A, 4.2 bahagi 9. So, dapatlah jawapan dalam perpuluhan boleh atau pecahan pun boleh. Kalau pecahan, pastikan kita ringkaskan kepada nisbah terringkas. Okay, so kita sudah siap bahagian yang pertama. Sekarang kita masuk bahagian kedua. Okay, dia minta kita cari apa? Dia minta kita cari sin, cos dan tan untuk 50 darjah pula. Jadi 50 darjah berada di mana? Ini. Kita rujuk kepada segitiga bersudut tegak yang besar. Ini. Okey. Jadi sama juga. Tadi you nampak 14 tak? Okey, jawapan ni salah, jangan ikut. Okey. Jadi dan dalam soalan ini sama juga dengan tadi, kita tak ada H. H tak ada nilai. Okay, sudut 50 di sini. Depan sudut 50 O. Okay, terdiri daripada 4.2 dan 6.5. Jadi jumlah dia adalah 10.7 cm. Kemudian sisi yang tertinggal itulah A. So sekarang kita nak cari sin, cos, tan. Tapi kita tak ada H. Sin dan cos tak boleh. Jadi kita carilah dulu H. Okay. Memandangkan H ini adalah sisi terpanjang, jadi kita guna penambahan secara teorem Pythagoras.
Jadi 9 kuasa 2 tambah 10.7 kuasa 2 di bawah punca kuasa 2. Dapatlah jawapan 13.982 cm. Jadi kita sudah ada H, kita sudah ada O, kita sudah ada A. Kita boleh sekaligus cari sin konstan. Jadi sin O per H 10.7 per 13.982, kemudian dalam perpuluhan. Cos pun sama, A 9, H 13.982 dalam perpuluhan. Tan pun sama, O 10.7 per A 9 dalam perpuluhan. Okey, sekarang kita sudah ada jawapan. Kita nak jawab B. Adakah pertambahan nilai nisbah trigonometri bagi 25 darjah dan sudut 50 darjah berkadaran dengan penambahan nilai sudutnya? Apa maksud dia? Maksud dia, okay, kita cuba tengok sudut dia dulu. Okay, daripada 25 naik ke 50. Dia sudah darab 2. Okay, itu adalah perkadaran dia. Okay, jika dia adalah berkadaran dengan pertambahan nilai sudutnya, jika nilai nisbah trigonometri adalah berkadaran dengan pertambahan nilai sudutnya, okay, dia pun akan darab 2. Logik. Okey. Jadi nilai sudut dia sudah darab 2. Adakah nisbah trigonometri punya nilai ini darab 2? Kita akan kaji. So from 0.726 to 0.765 darab 1.058. Tak, sudah salah. Kita tengok yang cos 25 darab 0.711 and then tan daripada 0.467 kepada 1.189 darab 2.546. Jadi kita nampak apa? Adakah nisbah trigonometri berkadaran dengan penambahan nilai sudutnya? Tak sama. Jadi tidak. Okey? Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Hitung nilai sin konstan. Okey, ni senanglah. Okey. Cari sin konstan kena pasti OH dia. H sisi terpanjang. Okey, O di depan sudut iaitu 7 dan A 24. Nilai semua sudah diberi, jadi terus saja kita cari. Sin adalah O per H, jadi 7 per 25. Ini 25 ah. Okay, 7 per 25. Okay. Okay, and then ini A per H 24 per 25. And then tan 7 per 24. Okay, semua sudah tak boleh diringkaskan lagi. Jadi itulah jawapan dia. Okay, kita tengok B. Sama juga dengan tadi, kena cari sin konstan. Tapi kita tak ada panjang sisi ini. So, kita kena carikan dia dulu. Okay. Sebelum kita carikan dia, cari dulu OH. H yang hilang. O adalah 40 mm and then A 96. Jadi, apakah nilai untuk H? H adalah sisi terpanjang. Jadi, kita boleh guna penambahan secara teorem Pythagoras. Jadi, 96 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 dijumlahkan di bawah nilai punca kuasa 2. Kemudian kita dapatlah jawapan sisi sepanjang sebenarnya 104 mm. So, sudah ada O, sudah ada A, sudah ada H. Sekarang kita boleh cari sin konstan. Sin theta sama dengan O per H, jadi 40 per 104. Okay, adakah dia boleh diringkaskan lagi? Boleh. Okay, dalam kalkulator kita boleh tekan ABC. Terus kita nampak 5 per 13. Okay, cos A per H 96 per 104 mm. Ya, dapatlah 12 per 13. Jadi samalah dengan tan juga. Kita dapat 5 per 12. Okay, kita tengok nombor 2. Muka surat 29. Hitung nilai S tanpa melukis sebarang segitiga bersudut tegak. Atau dia tak bagi guna teorem Pythagoras. Dia bagi guna apa? Kita boleh guna formula. Ada satu formula dalam tajuk ini iaitu sebenarnya tan theta bersamaan dengan sin theta per cos theta.
Jadi kita tengok A. Dia nak kita cari apa? Dia nak kita cari X iaitu sin theta. So diberi cos theta dan tan theta. Kita masukkan sahaja dalam formula ini. So kita modify dulu. Kalau kita nak cari sin theta. Okay. Dua yang bawah ni kita boleh darab. Tan theta darab cos theta bersamaan dengan sin theta. Jadi kita akan guna formula ini. So kita masukkan nilai. Tan theta adalah 4 per punca kuasa 2 89 kali 11 per 4. Okay, so 4 boleh diringkaskan. So ini dapatlah jawapan. Okay, dalam skema dia dah bagi kita jawapan ini. Tapi dalam silibus, jika nilai punca kuasa 2 di bawah, kita perlu hilangkan dia. Jadi cara dia kita kena darabkan sekali lagi punca kuasa 2 89 dengan dirinya macam ni. Okey. Sebab apa? Bila nilai punca kuasa 2 darab dengan nilai punca kuasa 2, punca dia akan hilang. So, kita akan dapat ini. Inilah jawapan yang terakhir. Okay, kita tengok B. Okay, sekarang dia nak kita cari X di tan. So, tan formula dia boleh terus guna sin theta per cos theta. Jadi, kita masukkan nilai. Okay, nampak ini macam complicated kan? Sebenarnya senang je. Apa maksud per? Bahagilah. Okay, so kalau kita nak selesaikan bahagi, kita mesti terbalikkan pecahan yang kedua. Jadi, punca kuasa 2 bagi 7 per 5 akan jadi 5 per punca kuasa 2, 7. Jadi, kita ringkaskan ini. Dapatlah 2 per punca kuasa 2, 7. Okey, 7 ni di bawah set. Okay, tak boleh. Kita kena kali dengan diri dia. Okey, so di situlah kita boleh hilangkan punca kuasa 2 bagi 7. Kita akan dapat 7. Dan 2 punca kuasa 2 bagi 7. Okay, and then 2 dengan 7 sudah tak boleh ringkaskan. Jadi inilah jawapan kita. Okay, sini ada sedikit mistake. Okay, jawapan ini sepatutnya... jawapan ini... tak boleh tulis. Okay, jawapan yang betul adalah... yang tadi dah saya tulis tu. Okay. Okay, kita tengok C. Kita nak cari tan. Kita nak cari cos. Okay, jadi kita modify formula. Kita akan dapat inilah. Masukkan nilai. Samalah dengan ini. And then kita terbalikkan pecahan kedua. 25 per 7. Dapatlah 7 per 25. Okay, sini kita sudah boleh nampakkan. Ini boleh ringkaskan. Okay, jadi kita dapat ini. Okay, ini boleh ringkaskan lagi tak? Boleh. 5 dengan 25. Jadi, kita dapatlah punca kuasa 2, 3 per 5. Tengok punca kuasa 2, 3 tu berada di atas. So, tak ada masalah. Inilah jawapan terakhir kita. Okay, kita tengok nombor 3. Tentukan panjang sisi untuk setiap segitiga bersudut tegak berikut. Nah, ini saya nak cek lah siapa yang sudah hantar. Maksudnya, kamu sudah boleh buat. Okay. Okay, kita sudah belajar di form 1 dulu, teorem Pythagoras. Maksud dia bila kita ada dua panjang sisi, kita boleh cari panjang sisi ketiga. Okay, di sini dia minta kita cari panjang sisi. Tapi nampak tak? Kita hanya ada satu sisi. So, kita boleh guna perbandingan. Okay. Dia bagi kita sin BCA. Kita cari lagi sekali sin BCA. Kemudian kita cuba bandingkan. Mungkin kita boleh cari mana-mana satu sisi yang kurang di sini. Okay, jadi... sebelum kita cari sin, sama kita kena cari OH dulu. H daripada sudut tegak. Jadi nilai H adalah 26. Okay, sudut BCA pada C, jadi dibucu C ke depan. O kita adalah X. So yang last, A adalah AC. Pun tak ada nilai. Jadi kita cari sin sekali lagi. O per H, O adalah X. H adalah 26. So, sekarang kita sudah ada dua sudut BCA bagi sin. So, kita boleh bandingkan. 12 per 13 sama dengan X per 26. Jadi, kita boleh kajilah. 13 macam mana jadi 26?
darab 2. Jadi untuk dapatkan X, kita darab 2 juga. Jadi X kita adalah 24. Sudah siap. Okey, cubalah B dan C. Inilah contoh skema jawapan. Dan nombor 4 pun sama. Dan nombor 5. Okey, sekarang kita masuk kepada nombor 6. Okey, yang di bawah ini adalah contoh skema jawapan. Okey. Tapi kita tetap akan bincang. Okay, raja di sebelah JKL dan JKM adalah segitiga bersudut tegak. KLM adalah garis lurus dan cos theta 3/5. Jika KM sama dengan 2KL, hitungkan panjang JK dan jadi cari tan dan sin bagi theta. Okey, jadi di sini satu maklumat, KM sama dengan 2KL. KM sama dengan 2KL. Kita sudah ada KL. Jadi kita masukkan sahaja dalam formula inilah. KL adalah 6. Jadi 2 kali 6. KM adalah 12 cm. Okey. Okey, jadi untuk cari JK, okey, kita mesti kena ada KM sudah ada, iaitu 12 dan JM. Okey, jadi kita tentukan dulu OAH supaya dapat tak nilai-nilai bagi JM dan KM. Okey, H adalah JM. Okey, depan theta adalah O, iaitu JK yang kita nak cari. And then KM adalah 12. Kita baru cari tadi. Okey, jadi panjang JK, okey, kita tak dapat. Sebab kita hanya ada A. So, kita akan cuba banding dengan cos theta bersamaan dengan 3/5 supaya kita akan semak dapat tak kita boleh cari O dengan H. Okay, jadi ini dia cos theta 12 per JM. A per H. Jadi, 12 per JM. Jadi, kita bandingkan cos dia dengan cos kita. Okay. 3. Macam mana jadi 12 kali 4. Jadi untuk jadi JM, kita darab 2 juga dengan 4. Jadi JM kita adalah 20. Sudah dapat JM. Okay, jadi sudah ada JM, sudah ada KM, sudah ada JM, sudah ada KM. Kita sekarang boleh jadi JK. Jadi adakah JK sisi terpanjang? Bukan. Jadi sekarang kita tak boleh guna penambahan secara teorem. Kita boleh guna penolakan. Jadi apa tolak apa? Sisi terpanjang tolak sisi kurang panjang. Jadi sisi terpanjang 20 tolak 12 dalam teorem Pythagoras. Maksudnya 20 kuasa 2. Tolak 12 kuasa 2 dan di bawah punca kuasa 2. Jadi kita akan dapat JK adalah 16. Sudah dapat jawapan dia. And then kita nak cari tan theta dan cos theta, tak ada masalah lah. Sebab OAH semua nilai sudah kita dapat. So hanya masukkan dan ringkaskan. Okay, nombor 7. Okay, ini saya tunjukkan skema jawapan. Kamu cuba jawab sendiri. As you know, saya memang tak suka belajar salin matematik kan. Cuba. Kalau tak faham, tolong tanya saya. Saya sentiasa bersedia membantu. Okey, jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.